Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Tawakkal 'ala Allahi hatta yakuna al-ghalib 'alaika zikruh fa innal khalqa lan yughnu anka minallahi syai'ah. Bertawakallah kepada Allah Ta'ala, itu fardu ain, wajib atas insan bertawakal, mana menyerahkan diri. Sikatul qalbi biwa'dillah, sikah berpegang hati kita hanya dengan Tuhan, jangan berpegang pada diri kita, ya. Sebab Rasulullah SAW berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada aku. Mana jangan kita ada satu konsep mesti ada keyakinan diri, itu salah. Ilmu kata mesti ada keyakinan diri, itu salah. Kita mesti ada keyakinan billah, la bin naqsik. Yakin billah dengan Allah, la bin naqsik, bukan dengan diri kamu. Diri kamu siapa? Ya, jaga tu. Kalau kita berpegang dengan diri, habis. Ya, seolah-olah kita mensyirikkan Tuhan dengan diri kita. Jangan ada berhala dalam diri kita. Itu maksud ini. Ya, apa maksud sini? Ini syirik apa? Di mana lapis syirik? Ada syirik yang membatalkan akidah, ada syirik yang tidak membatalkan akidah, dibatalkan fa'al amal, dan ada syirik yang membatalkan sidqut tawajuh. Dia ada 3 martabat. Kalau asyirkul jali, sembah berhala, itu habis terus, itu batal akidah terus, ya. Kalau syirik asghar, riya, ujub, itu membatal juga, ya. Itu panggil syirik juga. Nabi kata asyirkul asghar akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Dalam hadis sahih Nabi kata, benda yang paling aku bimbang kena pada umatku syirik yang kecil. Apa dia? Ar-riya. Tadi. Jadi dia membatalkan pahala amal. Akidah tak batal, tapi pahala amal batal. Yang paling besar syirik khafi, ru'yatun nafs, mana memandang diri. Dia buat amal tu bihi atau bika. Kalau dia buat amal bihi, dengan Allah Ta'ala, dia nampak semua tu af'al Tuhan, ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan perbuatan, semua perbuatan kita minallah. Dia nampak tak nampak? Ya, kalau qalbi dia bersih, dia riyadhah wal mujarah, dia bukakan pancaran nur ma'rifat, dia akan nampak. Tapi kalau qalbi dia tertutup, cermin dia tak dilap, digelap, akhirnya nampak dia. Bila nampak dia, harusnya terkerosakan, dia terjauh. Dia akan nampak buat amal ilah bika, dengan engkau. Dia suruh buat amal bihi la bika, ya, dengan dia, dengan Allah Ta'ala, ya, bukan dengan diri kita. Sebab itulah penghasilan akhir ilmu tasawuf apa? La haula wa la quwata illa billah. La haula, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan semua dengan dia, ya. Habis. Dan nihayat ilmu tasawuf pun disebut surat Al-Anfal apa? Iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kemuncak dia hanya pada Allah saja, yatawakkalun, mana sikah hati dia hanya berpegang kepada Allah, bukan pada diri dia, ya. Hatta diri kita pun dalam genggaman kuasa besar dia. Bahawa wirid-wirid hadis sahih dalam maksurat kan, pagi kita baca la amliku naqsan wa naf'an wa la darra. Aku tidak memiliki bagi diriku naf'an atau dar, manfaat ke mudarat kita tak boleh milik. Yang menentukan ialah ini penentuan taksis hakikat, ya. Adapun tasyrik pada syariat dia suruh kita usaha ikhtiar, tapi berpegang dengan dia. Fa iza azam tawakkal Allah. Bila azam usaha, kemudian kena serah. Sebab bukan hak kita semua, diri kita pun bukan hak kita tadi. Bertawakal kepada Allah hingga menjadi kebiasaan kamu mengingatinya, ya. Sentiasa kita bertawakal, menyerahkan urusan kita kepada Ta'ala, ya, sampai menjadi makna kebiasaan. Ghalib alaika zikruh, mengingati Allah Ta'ala yang mengawal segala-galanya. Semuanya makhluk itu tidak akan mengkayakan kamu daripada Allah Ta'ala sedikit pun. Makhluk ni tidak mengkayakan kamu. Maknanya makhluk ni boleh menyebabkan kita tak payah berhajat Tuhan. Dia tak. Tiap-tiap insan, tiap nafas kita dengan dia. Fi kulli lamhatin wa nafasin, tiap-tiap kelipan mata lamhah wa nafasin, tiap-tiap turun nafas, mana kita hendaklah billah dengan dia.
Kalau dia cut ni kan habis kita. Ya. Tengok kupasan dia. Sahihkan dia kata. Sahihkanlah tawakal kamu hingga kelakuan kamu menjadi ghalib menyebutnya pada setiap waktu. Bila orang dia punya tawakal dia kukuh sampai kepada kemuncaknya, menjadikan apa? Dia berpegang kuat. Bila dia berpegang kuat, jawab dia apa? Qalbi dia sentiasa ma'allah. Kun ma'allah. Taklah kamu serta dengan Allah di mana saja kita berada. Dan di situ dimasuk iman yang afdal disebut oleh Rasulullah SAW. Afdalul iman an ta'lamallaha haitsuma kunta. Iman paling afdal kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Kesedaran apa dia? Ma fil qalb, benda yang di dalam tu. Ya, benda dalam tu yang mahal tadi. Sebab tu Rasulullah menyatakan memuji Sayyidina Abu Bakar, ma fadla Abu Bakr bi kasrati siyam wa salawat walakin ma qarra fi batni. Bukanlah lebih Sayyidina Abu Bakar itu dengan sebab banyak sembahyang, memang dia banyak sembahyang. Banyak puasa, memang dia banyak puasa. Tapi benda yang tersemat dalam tu, inilah benda dia. Iaitulah apa? Kontak rohani dia dengan Allah Ta'ala. Ya, tidak putus. Itulah sunnah yang terbesar yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan disebut secara umum dalam Al-Quran. Zikir apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala alladzina yazkuruna Allah, mereka yang ingat akan Ta'ala. Qiyaman ketika dia berdiri, wa qu'udan ketika dia duduk, wa ala junubihim ketika berbaring, ay ala kulli ahwalin, semua keadaan qalbi dia dengan Tuhan. Sebab pembinaan jalan arifina billah, ilmu tasawuf, ilmu sir, ilmu hakikat, ini ialah mencontohi akhlak rohani Rasulullah SAW yang dalam. Ya, ketika Rasulullah berdebat dengan Ibnu Suryah, ketua Yahudi, dia kata, kalau betul kau Nabi, ceritakan tanda dia. Dalam kitab aku semua aku nak tengok betul tak makna begitu. Nabi cerita satu semua, sadak tak benar kau ya Muhammad. Dan di antara dia apa? Nabi cerita situ yang dibenarkan, tidurlah dua mataku tapi hatiku tak tidur. Ya, hatiku sentiasa dengan Tuhanku. Itulah kehebatan dia. Maknanya apa? Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu qalbi, ilmu tempat Tuhan tengok. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qalbikum. Tuhan tidak mengukur akhir kita tadi dengan sebab luar saja, tak. Dia ukur dalam, dia tengok dalam. Ada tak sidqut tawakkul, ada kan sidqut tawajjuh, ada tak mahabbah, ada tak haibah, geru dengan tu, ada tak benda dalam qalbi dia. Kalau ada maka naik makam. Ya, kalau kosong tak ada nilai. Ya, itu maksudnya. Semua amalan dalam adalah amalan besar. Zarratun min amalil batin khairun amsal jibal min amali jawarih. Satu zarah amalan dalam lebih besar daripada segunung-gunung amalan luar yang tak ada dalam, kosong. Orang panggil tin kosong. Dia angkat takbir Allah Maha besar, kalbi dia besarkan benda lain. Dia baca wajah tu aku hadapkan, hati dia ada apa lain. Maka Tuhan jawab, kazabta, bohong kau Tuhan kata. Kita jangan kena dusta dengan Tuhan dalam semayang. Dah boleh semayang satu sudut, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi satu lagi prestasi dia, kita nak sembahkan yang terbaik. Maka ini semua jalan membina qalbi untuk kontak hati dia dengan Allah Ta'ala, supaya kemas cantik maknanya. Allah. Maka barang siapa menjadikan Allah Ta'ala sebagai tempat menyerah segala urusan, sebab dia punya, ya, dia memilik, dia segala-gala, maka Allah Ta'ala akan membantu dan mencukupi segala hajat dia. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan siapa dia model terbesar? Huwa Rasulullah SAW. Orang yang paling tinggi darajat tawakal, penyerahan ialah baginda Islam. Dan buka dalam sirah, ya, semua itu diterjemahkan. Ya, pengawalan rapi Allah Ta'ala kepada insan yang paling mulia, yang mempunyai sifat tawakal paling tinggi. Macam-macam perancangan jahat untuk membunuh baginda Islam, semua dihabis, dihabis, musnah gitu, ya. Rasulullah ketika nak keluar je, dia nak rancang bunuh. Bantuan Tuhan sampai. Jibril kata, jangan keluar ya Muhammad, mereka merancang nak bunuh. Siap, bantu. Ya, dan banyak kalau buka sirah macam-macam tadi. Ini apa ni rahsia di sini. Firman Allah Ta'ala, innallaha yuhib. Tengok dalam pagi, habba yuhib. Allah Ta'ala yuhib, kasih. Yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Ta'ala mengasihi orang yang bertawakal padanya. Dia nak jadi orang yang dapat kasih sayang Tuhan, bukan senang tadi. Dengan sifat dia kena pakai. Kalau dia pakai berpegang dengan diri dia, tak boleh. Ya, saya tak apalah, masa dia nampak ni okey lagi lah, saya sihat lagi. Dia pegang dengan sihat ni.
InsyaAllah pun tak ada, tuan. Ya, saya tak pula simpanan duit banyak lagi, 3 bilion. Kan digentapkan habis terjongkang. Ya, tu. Kita tidak yakin apa yang ada pada kita. Bahkan kita yakin ada apa yang telah ditaksis oleh iradat Tuhan. Sebab tu yang akan berlaku. Ya. Sebab rezeki pun tuan bukan semua yang kita dapat. Dia rezeki, ada rezeki mamlu, ada rezeki maksud, ada rezeki mau'ud, ada rezeki madmun. Banyak rezeki tu. Ada sekarang rezeki mamlu. Mamlu dimiliki. Dia kumpul-kumpul duit dan jiwa dia pula dibaja dengan sifat tamak. Langsung zakat pun tak keluar. Contohnya lah, orang yang banyak duit dia kumpul. Malaikat maut pun ambil. Dia pun nak mengumpul, orang lain ambil. Ya, mengumpul benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Cerdik tak kan? Itu tak cerdik panggil. Maknanya yang kita milik tu bukan sepenuh kita punya. Yang kita makan betul tu, itu rezeki banyak lapis. Madmun yang dijamin. Ya, itu panjang perbahasan dia. Kemudian tawakal juga merupakan sifat umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk syurga tanpa hisab. Tengok tinggi tadi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uritul umam al-mausim fara'aitul ummati mala'u as-sahal wal jabal masyaallah fa'ajabani kasaratuhum wa hayatuhum faqila li aradita qala na'am qala wa man wa ma'a haula'i sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab Allahumma ja'alna minhum la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa la yastarfuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini tajuk ini mahal terjemah aja. Kemudian faqama Ukashah ibnu Muhsan al-Asadi faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum. Faqala Rasulullah SAW Allahumma ja'alhu minhum. Faqala al-akhar ud'u Allah an yaj'alani minhum. Faqala SAW sabaqaka biha Ukashah. Diperlihatkan kepadaku umat-umat ketika musim haji, ya, maka aku melihat umatku memenuhi lembah dan bukit. Bilangan mereka itu ramai dan keadaan mereka itu mengkagumkan aku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan padaku, adakah engkau redha? Kemudian aku bersabda, Nabi kata apa? Dan dia berkata, bersama mereka itu ada 70,000 lagi yang akan masuk syurga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini. Siapa mereka itu yang masuk syurga tanpa hisab? Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan besi panas. Ada besi panas tu? Tidak ada. Dia pakai selang. Dia bakar besi panas kan tapak kaki sesak. Ada cara besi panas. Sini tak ada. Tak pernah tengok kan. Dan tidak menenung nasib. Ya. Dia pergi Tok Bomo, tengok Tok Bomo pun buka dia punya apa? Mangkuk. Wah. Ada kerja karut tu. Ya, itu merosakkan akidah. Sebab penentuan bukan kat Bomo, penentuan Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Dalam hadis Nabi kata, apa yang Tuhan tentu itu saja berlaku. Apa yang dia tak tentu takkan berlaku. Jadi semua yang berlaku adalah menterjemahkan masyiah, ya, penentuan Allah Ta'ala yang dah siap pada azal. Mereka adalah orang yang tidak berobat dengan besi panas, tidak menenung nasib, dan tidak menjampi dengan jampi jahiliyah. Ya, kita ruqyah ada kan. Berobat dalam Islam dia 3 je. Menggunakan Quran, menggunakan hadis yang sahih, dan menggunakan asmaul husna. Dah. Darat balik darat, laut balik laut tu tadi. No. Waktu dia menggigil, dia Datuk dah sampai dah mengarut tu buat syirik tu. Macam-macam tuan-tuan. Dia kata, kau ni terkena ni. Orang ni buat kau dah mula dah tu. Dah ada mengarut. Akhir orang tu bergaduh. Padahal tak ada apa pun. Itu semua syaitan jalan tu. Berubat dengan Quran, hadis, dan juga dengan asmaul husna. Itu ada cara-cara yang diajar oleh baginda SAW banyak dalam hadis-hadis sahih. Dan mereka bertawakal. Ni yang kita terjemahan tajuk ni. Ya, mereka tu masuk syurga dia berapa? 70,000 tadi. Di antara sifat dia apa? Mereka tu bertawakal kepada Allah. Dia tak bertawakal pada makhluk. Dia tak bertawakal pada diri dia. Ya, walaupun diri dia hebat dari segi fizikal atau dari segi material dia banyak dah, dia tak pegang.
Ya, duit dia banyak, kuasa dia tak dia tak pegang. Dia pegang hanya kepada Allah Ta'ala. Sebab dia tahu benda semua simpanan adalah milik Allah Ta'ala belaka. Dan semua benda tu pinjaman. Tuan nak tarik bila-bila masa boleh. Ya, itu maknanya. Sebab kita tidak memiliki. Kemudian bila sebut begitu, Ukashah bin Mihsan Al-Asadi, dia pun berdiri. Ya Rasulullah, doakan hamba, dia kata, agar menjadi salah seorang daripada mereka itu. Maka Rasulullah pun berdoa, ya Rabb, ya Allah, jadikanlah Ukashah salah seorang daripada mereka itu. Ya, maka berdiri seorang lain pula, lantas dia berkata, wah ya Rasulullah, doakanlah hamba agar menjadi salah seorang daripada mereka itu. Maka Rasulullah menyatakan, ya, Ukashah telah mendahului kamu. Maksudnya apa tu? Itu cerita Islam. Kalau seorang lain lagi akan banyak, pas orang bangun tak habis itu. Ya, bukan makna sahabat itu tak dapat. Ya, sebab ashabi kulluhum udul, sahabatku semua tu adil. Ya, itu maknanya. Dalam hadis lain Nabi kata, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit. Yang mana satu kamu ambillah, kamu akan dapat hidayat, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Semua sahabat tu akan jalan-jalan. Sebagaimana tiap-tiap rasul adalah nabi, maka tiap-tiap sahabat adalah wali. Dia merupakan ahli makrifat yang tinggi, sebab dia sentiasa bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu karamat besar. Kemudian Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu minal Abdal, setengah daripada wali Abdal tadi. Al-Abdal fi ummati salasun wa fi riwayatin khamsun. Wali Abdal dan umat ku ada 30, setengah 50. Wa bihim tuntaru wa bihim takun murad. Dengan sebab doa mereka Tuhan turunkan rahmat, hujan dan sebagainya. Itu sebab hakikat dari Allah Ta'ala. Tapi Tuhan sertakan sebab takriman lahum. Tuhan muliakan mereka ni. Alamat orang yang bertawakal ada 3. Sah tawakal dia. Pertama apa? Tidak meminta. 1. Tidak menolak. 2. Dan tidak menyimpan. Ada kat kita tuan? Tengok tuan ni. Tidak meminta. Mana hati dia tidak menggantungkan dengan makhluk. Dengan Tuhan ni tuan. 1. Dan tidak menolak. Ya, dia tidak menolak apa yang datang. Sebab apa? Dia karam dengan memandang af'al Tuhan. Dan tidak menyimpan, sebab dia dah yakin, ya, benda yang ditetap takkan berubah dan ni. Maksud dalam qalbi dia tidak berpegang selain Allah, itu maksud sikatul qalbi biwa'dillah. Bila sikah hati dengan Tuhan, di mana dia nak mengharap mintakan makhluk, ya, itu. Kemudian orang yang bertawakal juga memalingkan hatinya daripada menghadap kepada makhluk kerana mengetahui. Sebab dia sudah penuh cantik makrifat dia. Dia mengetahui apa? Makhluk tidak akan pernah mengkayakannya. Makhluk tak pernah boleh memuaskan dia, tu maksudnya. Menyebabkan dia tidak berhajat pada lain, tak ada. Sebab makhluk sendiri pun berhajat. Kita minta dengan makhluk, semua makhluk seolah orang dalam penjara, 2 orang meminta kawannya melepaskan dia. 2 banduan dalam lokap, A dengan B. A kata tolong lepaskan saya, yang B kau lah tolong lepaskan aku. Mana boleh lepas, sebab dia makhur, dia selang dikawal, dia dalam kuasa lain. Semua makhluk dalam genggaman kuasa besar Allah Ta'ala. Ya, kena disedari itu hakikat dia maknanya. Dalam Quran sebut apa tuan? Innal insana la yatgha bila ar-ra'a istaghna. Innal insan, sesungguhnya insan tu la yatgha, sesungguhnya akan melampaui batas Allah Ta'ala. Jadi rosak tu maksudnya. Bila ar-ra'a istaghna, bila dia rasa dia sudah terkaya dengan Tuhan. Saya tak ada apa lagi lah, semua beres, semua cukup. Habis tu. Dia berpegang dengan kuat dia berpegang dengan harta dia berpegang dengan diri dia sendiri, maka habis orang tu akan rosak. Ya, ar-ra'ahu istaghna, bila qalbi dia memandang dia sudah tidak ada lagi makna mengharap kepada Allah Ta'ala. Sebab sifat berharap itulah sifat mukmin yang sebenar, menterjemahkan fakir kita kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu kata lontarlah mereka di belakang hatimu. Ya, oleh kerana jangan letakkan makhluk dalam qalbi kita. Karamkanlah segala waktumu dengan menyebutnya. Sebab dia guna pi kulli lamhatin wa nafasin, tiap-tiap lamha kelipan mata, wa nafasin, tiap nafas kalbi kita dengan dia. Dia 2 je. Kalau kalbi kita tak sentiasa dengan dia, kalbi kita dengan makhluk, tu je. Ya. Tapi orang risau bila nak buat kalbi dengan Tuhan. Oh, dia kata habis macam mana ni? Tak kerja je. Juga takut tuan. Dia kata takut bila bersikir tak kerja. Orang bekerja sama tuan. Orang nak kalbi lah. Jasad dengan makhluk tak ada masalah. Abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah.
Jasad dia dengan makhluk tak ada kerja, nak kerja darat menjaga pergilah. Tuhan nak hati kita tu, qalbi yang menghadap dia. Sebab qalbi bila betul tawajuh dengan dia, dia akan jadi lebih hebat. Ya, dan akan keberkatan lebih dan hidup dia akan terpadu. Kena jadikan dirimu sebenar-benar hamba, junjunglah suruhnya dan jauhkan tegahannya. Di samping itu, hisaplah dirimu dengan bersungguh-sungguh bagi mencapai muraqabatullah. Ya, muraqabah akan Allah. Mula-mula dia muhasabah, kira, cek. Kemudian dia pergi pada muraqabah. Ya, raqib annallaha yara. Muraqabah kan Allah Taala sentiasa memerhatikan kita. Berarti dia akan naik satu tahap, dia panggil musyahadah. Yang mana musyahadah pembukaan nur qalbi, dia akan sentiasa syuhud akan Allah Taala dengan nur yang dicempakkan dalam qalbi dia, hasil daripada riyadhah mujahadah, membuang segala hijab-hijab, sama ada hijab itu hijab kauniyah, hijab ya duniawiyah, hijab khalqiyah, itu panjang bahasan itu. Dibukang tu pum, dia akan terbuka. Ya, sebab tu nak terbuka dikenal berapa susun? Pertama apa? Ishtighalu billah. Yang pertama kita kena betul-betul tumpukan qalbi kita dengan Allah Taala, jangan leka. Ya, satu. Kemudian dia akan naik kurniaan Allah Taala, kita akan dapat daripada lazzatuz zikr, kemanisan dengan dia. Kita mengingat dia sampai rasa manis. Bagi tumpuan sampai ada kemanisan. Kita semayang, ada manis tak? Kita beribadat puasa, ada manis tak? Kita berzikir, ada manis tak? Kita baca Quran, ada manis tak? Cek, ada manis tak? Kalau tak ada manis, bermakna qalbi kita tu belum tepat merasai kesedapan kutul arwah, ke apa ni, kutul makanan rohani kita tak kuat. Cek balik. Kalau tak menangis malam-malam minta Tuhan buka. Dia dapat kemanisan, maka dia akan tempat lagi satu dia angkat, iaitulah keasyikan. Ya, asyikani wa asyitu. Bila dia asyikkan aku balas keasyikan dia. Bila hati dia rindu tu asyik dengan Tuhan, wa asyikkan, dan bangun-bangun semangat sedih qalbi dia dengan Tuhan. Rindu kuat, barulah rapat tu hijab, aku buka hijab. Buka hijab dia dapat apa yang disebut tadi, makrifat yang makin tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat susunan tu. Yang pertama kena apa? Istighal, bersungguh-sungguh. Ya, riyadhah mujahadah sungguh-sungguh. Qalbi kita tu paut sampai dia kosong dengan lain. Farriq qalbak minal aghir. Kosongkan qalbi kamu daripada yang lain, bahawa dia yamla'u bil ma'arif wal asrar. Maka dia akan masuk, akan datang ni muhasabah dan muraqabah. Bil muhasabah yasilul 'abd ilal darajatil muraqabah. Ya, dengan muhasabah dia akan sampaikan hamba kepada darajat muraqabah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai akhir. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.